Jabir bin Abdullah Al-Ansari inilah yang di atas namakan di dalam satu hadis yang didakwa ada di dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq yang menanyakan kepada Nabi tentang apakah awal makhluk yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Bi abi anta wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-ashya. Jabir bin Abdullah dikatakan menanya kepada Nabi, akhbirni, khabarkan kepada aku, an awwali syai'in, tentang awal-awal sesuatu, khalaqahu Allah, menjadi akan dia oleh Allah, qabla al-ashya, sebelum segala sesuatu yang lain dijadikan oleh Allah. Lalu dijawab oleh Nabi SAW dalam hadis tersebutlah, qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-ashya nuru nabiyyika. Adapun awwalu ma khalaqa Allah nuru nabiyyika ya Jabir, sesungguhnya awal-awal yang dijadikan oleh Allah sebelum daripada sesuatu itu ialah nur Nabi engkau wahai Jabir. Wa minhu khuliqal asya, dan daripada nur Nabi Muhammad tu, yakni dari kerana nur Nabi Muhammad itulah dijadikan segala sesuatu makhluk ini. Maka hadis ini hampir sepakat oleh alim ulama muhaddithin bahawasanya hadis tersebut ghairu sabitin, tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti maudhu'. Hadis itu hadis maudhu', hadis itu direka-reka dan didakwanya ada di dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq. Namun sampai sekarang pun tidak dijumpai apakah benar hadis tersebut tu ada di dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq. Akan tetapi tidak sedikit alim ulama yang berpendapat makhluk yang pertama dijadikan ialah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka permasalahan makhluk yang pertama dijadikan oleh Allah ini tidaklah termasuk di dalam usulul aqaid. Bukan soal trust di dalam akidah. Kerananya tidak akan ditanya di dalam kubur atau di padang mahsyar sekalipun apakah makhluk mula-mula dijadi? Ada. Dalam kubur tu ditanya man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Itu. Maka soal makhluk apakah dijadikan oleh Allah pertama-tama ini bukan usul di dalam akidah, di dalam akidah, bukan usulul aqaid, bukan trust di dalam ilmu akidah. Lepas tu kalaupun diperbincangkan di dalam ilmu akidah, ia hanya termasuk di dalam furu'ul aqaid, cabang-cabang pegangan yang masih terbuka pintu khilaf, pintu perselisihan pendapat di kalangan ulama. Itu dah. Maka kerana itu ada ulama yang berpegang dengan awal makhluk dijadikan oleh Allah ialah air. Awwalu ma khalaqallah al-ma', al-'arash, al-qalam, al-lawh mahfuz, al-lawhul mahfuz, dan sebagainya. Bismillah. Maka setiap ulama yang berpegang dengan awal makhluk tu ialah nur Muhammad ke, ataupun arash, atau qalam, atau lauh mahfuz, atau air,
Mereka tidak i'tikad seperti kelompok falasifah atau batiniyah, yakni al-wahid la yasduru anhu illa wahid. Ada satu kaedah di dalam falsafah, dia kata al-wahid, sesuatu yang satu itu, la yasduru anhu illa wahid, tidak boleh hasil daripada dia melainkan satu juga. Jadi kelompok-kelompok falasifah ataupun puak-puak tasawuf yang terpengaruh dengan falsafah, panggil sufi falsafi, ada mereka mengiktikadkan bahawasanya Nur Muhammad itu bukan makhluk Allah, bahkan hasil daripada zat Allah. Berarti Nur Muhammad itu qadim seperti Allah. Maka pegangan seperti ini kafir, kupu. I'tikad dua qadim. Maka jangan kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran seperti itu. Ada pun ulama yang berpegang dengan awal makhluk tu Nur Muhammad ke, air ke, qalam ke, arash ke, tidaklah i'tikad al-wahid la yasduru anhu illa wahid. Hanya makhluk yang pertama, arti Allah menjadikan. Itu. Tapi itu kenapa ulama berpegang dengan hadis maudhu'? Ini persoalan. Hadis itu maudhu'? Ya. Kata Imam Suyuti, ghairu sabitin, tidak sabit daripada Nabi hadis tersebut. Kata ulama-ulama yang lain, tidak sabit. Hampir sepakat ulama muhaddisi, hampir ijma' ulama hadis, hadis itu maudhu'. Tetapi walau begitu, ada ulama tetap menakalkan hadis itu lagi tak dia. Maka ketahuilah bahawasanya ulama bukan berpegang pada zahir hadis tersebut, kerana itu bukan hadis Nabi SAW, tetapi maknanya muafakat dengan hadis-hadis sahih yang lain. Itu mana hadis-hadis sahih yang lain? Iaitu seumpama hadis Nabi SAW bila ditanya oleh Sayyidina Umar akan Nabi, mata wajabat lakan nubuwah ya Rasulullah, bila lagi engkau ni dijadikan oleh Allah sebagai Nabi? Maka Nabi kata, kuntu nabiyan wa adama bainar ruhi wal jasad, kuntu nabiyan wa adama bainal ma'i wat tin. Aku ni Nabi dah ketika mana tu Adam di antara roh dengan jasad, di antara air dengan tanah. Hadis itu sahih. Begitu juga ada hadis lain Nabi kata, kuntu awalan nabiyyu min fi khalqi wa akhirahum fil ba'thi. Adalah aku ni ialah awal-awal Nabi pada penciptaan, tetapi akhir-akhir Nabi yang diutuskan. Hadis itu sahih. Maka kerana muafakat maknanya dengan hadis-hadis yang sahih, maka yang dipegangnya ialah makna, bukan diri hadis. Kerana hadis itu bukan hadis Nabi SAW. Hadis tak layak hadis lah, atau maudhu' lah. Kemudian Nabi kata, wa minhu khuliqal asya. Min situ bukan min lil ma'khuz. Ni pun ada juga orang pegang. Daripada Nur Muhammad itulah dijadikan segala. Kita Nur Muhammad belaka ni. Kita ni dijadikan daripada cahaya juga. Bukan gitu maksudnya. Min situ dipanggil min li ta'lilil hikmah, dipanggil. Wa minhu, dari kerananya. Itu maksud gitu. Kerana Nabi Muhammad itulah dijadikan segala makhluk ini. Makna ni pun walaupun hadis tu maudhu', tetapi muafakat dengan hadis-hadis sahih yang lain. Seumpama hadis yang diriwayat oleh Al-Hakim dalam Mustadrak Sahihaini dia, iaitu tentang Nabi Adam tu minta ampun dengan Allah Ta'ala bihaqqi Muhammadin, dengan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Tuhan tanya, kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu? Lagu mana mu boleh kenal Muhammad, aku tidak buat lagi? Tuhan tanya tu, Tuhan tahu dah. Tuhan tanya tu supaya kita yang tak tahu ni tahu.
Tuhan ilmuna tidak terdahulu oleh jahil. Lalu jawabnya Nabi Adam, li'annaka ya Rabb lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhika rafa'tu ra'si wa ra'aitu fi qawa'imil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Lalu Tuhan kata, sadaqta ya Adam laulahu ma khalaqtuka ya Adam. Tengok. Kerana mu lahir Tuhan, ketika mana mu buat aku, mu tiup roh dalam jasad aku, maka rafa'tu ra'si, aku angkat kepala aku, ra'aitu fi qawa'imil arsy, aku lihat pada tiang-tiang arasy, maktub tertulis padanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alimtu annaka lam tudif. Maka aku pun tahu bahawasanya engkau tidak akan menyandarkan nama selain daripada engkau kepada nama engkau, melainkan nama tersebut, orangnya, tuannya, musammanya benar-benar engkau cinta. Maka Tuhan kata, betul, hei Muhammad, hei Adam, kalau sadaqta ya Adam, laulahu, kalau tanpa Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma khalaqtuka ya Adam, tidak aku buat mu hei Adam. Itu dalam hadis Mustadrak Sahihaini karangan Imam Al-Hakim. Begitu juga hadis yang sahih diriwayat oleh Ibnu Athakir. Jibril cerita kata bahawasanya Allah Ta'ala firman kepada engkau, kalau aku sudah mengambil mengambil Ibrahim sebagai teman Khalil, Khalil teman rapat, maka engkau sebagai kekasih. Tidak aku jadikan ma khalaqtud dunya wa ahlaha, tidak aku jadikan dunia dan penduduk dunia melainkan supaya mereka mengenal akan makom kedudukan martabat engkau di sisi aku. Tengok. Jadi wa minhu khuliqal asya, itu bukan min lil ma'khuz. Bukan kita ni Tuhan ambil daripada Nur Muhammad tu jadi manusia, jadi bumi, jadi dah. Tapi min li ta'lilil hikmah. Mana kerana Nabi Muhammad kita dijadikan supaya kita mengenal martabat kedudukan Nabi Muhammad. Mana akhirnya? Iaitu asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pasti Tuhan engkau membangkitkan engkau, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada maqam yang terpuji. Tak ada orang lain, Nabi Muhammad SAW, syafa'atul uzma akhirat. Nabi lain semua nafsi nafsi idhabu ila ghairi. Mari ini masing-masing pergi ke Nabi lain. Pergi Nabi lain. Kami tak boleh nak minta dengan Tuhan. Kami pun takut. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana laha, akulah ahli syafaat. Maka semua manusia ketika itu mengenal kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Bismillah. Jadi kerana itulah Syekh Al-Hafiz Al-Muhaddith Abdullah Siddiq Al-Ghumari mengatakan bahawasanya tidak mengapa kalau kita berpegang Nur Muhammad makhluk yang pertama dijadikan, tetapi jangan berdasarkan hadis maudhu', tetapi makna-makna dia yang maudhu' tadi itu muafakat dengan hadis-hadis yang sahih yang lainnya. Dan ini bukan perkara yang patut diperbalah sampai bermasa muka, sampai tuduh orang Syiah batiniyah lah macam-macam. Tak perlu, kerana perkara tersebut bukan teras di dalam ilmu akidah, hanya furu'ul aqaid, cabang-cabang di dalam perbahasan ilmu akidah. Masih lagi terbuka perselisihan pendapat di kalangan ulama dairati ahli sunnah wal jamaah, dalam koridor, dalam kawasan perselisihan pendapat ulama ahli sunnah wal jamaah. Itu dah habis. Inilah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Meniadakan mungkin daripada ada dia kepada tiada. Lagu tu. Dah. Jadi kalau terjemah kudrat artinya kuasa, ini terjemah kena kepada makna samaratus sifat ataupun kena kepada takluk suluhi qadim bagi sifat kudrat. Yang ni Tuhan kuasa dak mengadakan makhluk sedia kala. Kuasa.
Nah, pada masa sedia kala Tuhan kuasa dah nak mengadakan makhluk, tapi dia mengada dak lagi dak. Pas lemah lah Tuhan, tak lemah sebab dia bersifat dengan kudrat tu sedia kala, maka layak selayaknya, patut padan, boleh, mampu. Itu kita suluh, dia panggil suluh. Nah, patut padan, mampu, nah layak. Ya, dia nak mengadakan makhluk ni sedia kala lagi. Sebab apa? Sebab dia bersifat dengan kudrat. Lalu jom. Tuhan mengada makhluk ni sedia kala ke? Tak. Bila kata Tuhan mengada tu orang panggil berkuasa. Ada tiga terjemah kudrat artinya berkuasa. Kalau terjemah kudrat arti berkuasa tu kena kepada ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Mana? Yang ni kena kepada fi ma la yazal, pada masa senantiasa. Fi ma la yazal ni pada masa senantiasa ni, ketika mana Allah Taala, ketika tu masa tu sebenarnya tak layak nak disebut ketika dah ni. Tapi dzikul ibarah, sepik nak bercakap. Tak apalah, jangan payah kata masa. Nah, bila pun masa ni, ketika pun masa. Bila ketika, ketika mana, bila mana Tuhan buat makhluk yang pertama. Makhluk pertama tu gapo tak usah duk balas lah. Ada hak kata air, ada hak kata qalam, ada hak kata arash, ada yang kata nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bagai-bagai perkara yang jadi khilaf di kalangan ulama sejak dulu sampai kelau. Pun begitu, ramai juga ulama yang berpendapat awal makhluk yang sebenar-benar awal hakiki nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hadisnya maudhu' la aslalah, seperti hadis Jabir yang dikatakan ada di dalam riwayat Musannaf Abdul Razak, tetapi ulama-ulama memahami maknanya tepat, maknanya tidak menyanggahi, kerana itu perkara bukan usulul aqaid. Lagi pula tak bolehlah kita kata ini pegangan puak falasifah, iaitu al-wahid la yasduru anhu illa wahid. Benda yang satu tidak boleh hasil daripada dia melainkan satu jua. Jadi Allah hasil daripada Allah Nur Muhammad, dua-dua qadim. Kalau begitu sesat sungguh. Hak tu falsafah sungguh. Masalahnya ulama-ulama kita yang berpegang dengan Nur Muhammad awal kejadian tak kata Nur Muhammad tu qadim. Tak kata Nur Muhammad tu hasil daripada Tuhan. Makna Tuhan ada pak, Nur Muhammad pun tubik juga daripada Tuhan. Dua-dua ni qadim. Jadi Tuhan tu muqaddam, lepas tu Nur Muhammad tu tali. Mana Tuhan tu muqaddam, Tuhan yang pertama, Tuhan awal, lepas tu Nur Muhammad tali, yang ni Tuhan yang kedua. Bukan lagu tu. Jangan salah faham tu. Kalau pergi lagu tu sesat sungguh, kafir sungguh, falsafah sungguh, batiniyah sungguh. Tapi ulama yang berpegang dengan Nur Muhammad bukan sikit-sikit, ramai juga. Antara lain Syekh Al-Amiri, pengarah kitab Hasyiah Al-Amiri, syarah bagi hasyiah di atas syarah bagi Jawharatul Tauhid. Imam Ahmadus Sawi, Syekhul Azhar Al-Maliki mazhabnya, Syekhul Azhar, yang itu hasyiah di atas tafsir Jilalain. Banyak karangan dia. Sawi bayan, Sawi syarah, Sawi ala Jawharatul Tauhid. Pun berpegang Nur Muhammad makhluk yang pertama. Jadi kalau dia kata tak boleh Nur Muhammad makhluk yang pertama, kena air makhluk yang pertama. Lepas tu takkan sama juga al-wahid la yasduru anhu illa wahid. Satu tu tak boleh terbit daripada mana ke satu juga. Sama juga lagu tu. Jadi ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang berpendapat Nur Muhammad kau makhluk yang pertama, air kau makhluk yang pertama, qalam kau makhluk yang pertama, arash kau makhluk yang pertama, mereka ni tidak mengiktikadkan seperti puak falsafah iktikad. Bukan al-wahid la yasduru anhu illa wahid. Cumanya ulama yang berpegang dengan Nur Muhammad tu awal makhluk kejadian, awal makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, maka qalam, luh, arash, air, ini dia panggil awal juga, tapi awal idhafi dia panggil, awal nisbah kamadian daripada Nur Muhammad sikit.
Maka hak awal-awal ngertinya Nur Muhammad. Tu lagu tu dah. Kemudian wa minhu khuliqal asya. Kalau dia kata wa minhu khuliqal asya, ada orang pahal kata dan daripada nur itulah dijadikan segala sesuatu. Jadi kita ni Nur Muhammad. Ada juga orang gitu. Tapi katanya guru kita, min situ bukan min lil ma'khudh, bukan min maksudnya daripada diambil daripada nur tu dijadikan makna. Patu min tu min li ta'li. Dari kerana cahaya Nabi Muhammad itulah dijadikan alam semesta ini. Itu maksudnya. Kerana dia. Supaya apa? Supaya makhluk ni kenal martabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam betapa tingginya di sisi Allah Taala. Itu sebagaimana muwafaqah dengan hadis yang diriwayat oleh Imamul Hakim dalam Mustadrak Sahihaini, dua hadis. Antara lainnya apa nama ni? Jibril turun, Habib Jibril alaihi salam. Jibril turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu hadis tak ingat namanya. Jadi diberi cerita Tuhanmu menjadikan Ibrahim sebagai teman rapat dan Tuhan ambilmu sebagai kekasih Nabi Muhammad. Maka dijadikan makhluk ni supaya mengenalkan orang panggil kedudukan engkau wahai Nabi Muhammad. Anda ingat lafaz hadis harap dia tu. Tu Ibnu Asakir meriwayatkan hadis juga, selain daripada Al-Hakim dalam Mustadrak Sahihain ini dia. Jadi muafakat, makna min situ min li ta'lil. Kerana cahaya Nabi Muhammad itulah kita semua makhluk ni dijadikan supaya mengenali martabat ketinggian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu dah. Jadi tak ada lah ulama ahli sunnah wal jamaah kita ni mengiktikad Muhammad Allah tu Qadullah. Muhammad ialah Allah, Allah ialah Muhammad. Ketika gaib namanya Allah, ketika menjelma jadi manusia namanya Muhammad. Itu semua tu sesak batiniah belaka tu dah. Iaitu fuak-fuak yang menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak akan berjaya kerana ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah pasti akan menjawab segala tashkik, segala kekeliruan, segala syak-syak yang didatangkan oleh puak-puak yang sesak lagi menyesatkan. Itu dah. Jadi ketika mana? Jangan payah ketika tu masa dah. Bila mana? Ketika mana Tuhan buat orang panggil nur Nabi kita Muhammad, ataupun air, ataupun arash, ataupun qalam. Kembalilah kepada setuju hak mana awal makhluk, ikut je lah. Jangan balik. Sebab alai kubur tak kita tanya apakah makhluk awal kejadian, tak ada kubur tanya gitu. Jadi itu bukan usulul aqaid, bukan keras dalam pegangan. Kalau ia pun furu'ul aqaid, cabang-cabang dalam pegangan yang mana membawa datang kepada khilaf yang berpanjangan. Setelah mana makhluk hak pertama Tuhan buat, maka selepas tu dipanggil fi ma la yazal, pada masa senantiasa. Mana gapo hak Tuhan tentu dengan sifat iradat dia, maka sayu jadu selagi akan dijadikan oleh Allah Ta'ala. Tu maka kudrat Allah Ta'ala tu baru bertakluk dengan tanjiz hadis tu, baru jadi, baru lulu, baru dibuat langit, bumi, bukit, buka, gunung, gana, alam semesta, planet-planet, cakrawala, gapo bulan bintang, gajah rimam, gapo semua, baru